ini yang kita nampak dilihat sebagai cukup kritikal dan ramai pihak juga sedang buat pelbagai spekulasi mengenai SPR. Apakah pandangan Datuk mengenai isu ini? Ya, tidak dinafikanlah melihat kepada senario politik sekarang ya. Dan segala usaha parti-parti politik ni tentulah ada kebenarannya bila orang kata pilihan raya ni is the mother of all election, ataupun pilihan raya yang paling sengit, yang paling ketir. Itu ada kebenarannya. Jadi apabila kita bercakap pasal pilihan raya bersih, pilihan raya kotor, pilihan raya yang sengit, panas, sebenarnya yang membuat pilihan raya ni jadi begitu ialah parti-parti politik, penyokong-penyokong parti, dan mereka yang terlibat dalam pilihan raya yang tidak menghormati undang-undang. Sebab kalau kita semua rakyat Malaysia ni menghormati undang-undang, terutama sekali undang-undang pilihan raya dan undang-undang peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pasukan keselamatan polis kita ya, pilihan raya tidak menjadi panas, pilihan raya tidak menjadi kotor. Pilihan raya akan menjadi satu pertandingan demokrasi, political demokrasi yang memberi ruang kepada rakyat untuk memilih perwakilan dan kerajaan. Itu saja. Sebab itu di dalam negara-negara yang demokrasi matang ya, demokrasi maju, advanced demokrasi, pilihan raya mereka adalah satu perkara biasa. Satu acara di mana rakyat membuat pilihan dalam keadaan yang aman dan tenteram, dan pilihan rakyat itu menentukan kerajaan. Kita pergilah di Australia ke, di New Zealand, Kanada, di mana-mana pun pilihan raya di negara maju ni aman. Nak cari seorang polis pun susah. Tak ada. Sebab mereka yang terlibat dalam pilihan raya, the political players tu, dia menghormati badan yang menguruskan pilihan raya, dia menghormati undang-undang pilihan raya, dan dia menghormati pihak keselamatan. Kalau ini berlaku, pilihan raya sebenarnya aman. Pilihan raya sebenarnya lancar, tertib, bersopan dan tidak kotor. Okey, itu dari segi terminologi pada pandangan saya. Takrif apabila orang kata pilihan raya itu kotor. Kita bagi SPR pula, kita nak menjalankan suatu pilihan raya yang bersih, bebas, saksama, yang memberi kepuasan kepada semua parti-parti yang bertanding, memberi keselesaan kepada semua rakyat yang berdaftar sebagai pengundi supaya dapat mengundi. Itu misi SPR. Tidak ada satu badan pilihan raya pun di dalam negara demokrasi anggota Commonwealth kita ni yang nak mengadakan suatu pilihan raya yang berpihak, pilihan raya yang tidak memberi kepuasan kepada parti-parti politik. Saya sebut tadi negara-negara demokrasi Commonwealth. Saya sebut. Saya tak nak bercakap negara di Afrika ke, negara di Asia Timur ke, negara-negara demokrasi baru, saya tak nak cakap. Saya tak tahu. Tetapi bagi negara-negara Commonwealth yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, berlandaskan kepada Westminster demokrasi, tak ada satu badan pilihan raya pun, election management body macam SPR ni, yang bertujuan untuk menipu dalam pilihan raya. Tidak berlaku benda itu. Jika ada orang bercakap perkara itu, hanyalah itu adalah kempen politik untuk meraih simpati supaya rakyat tidak bersetuju dengan badan yang menguruskan pilihan raya dan mengharapkan undi simpati. Itu saja. Jadi pilihan raya yang ke-13 ni, kalau getir ke, kalau panas ke, the mother of all election ke, inilah dia. Hakikatnya parti-parti politik kena fahamlah. Kawallah perasaan penyokong masing-masing, hormatilah undang-undang pilihan raya. Kalau undang-undang pilihan raya dihormati, arahan-arahan polis dipatuhi, insya-Allah pilihan raya kita samalah seperti suatu pilihan raya yang dilaksanakan di negara demokrasi maju.
di mana rakyat matang untuk terlibat dalam proses demokrasi. Betul. Kita nampak kita dah ada 2 perhimpunan bersih. Dan baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa melancarkan manifesto pakatan, dia sekali lagi menuding jari kepada SPR, katanya hasrat mereka untuk Putrajaya akan gagal kerana dia menuding jari SPR akan menjadi batu penghalangnya. Apakah pandang Datuk mengenai isu ini? Kenyataan sedemikian oleh pemimpin sebuah gabungan parti politik, saya rasa sungguh tidak bertanggungjawab. Sungguh tidak bertanggungjawab. Bercakap suatu convention, kalau dia bercakap di masa sidang media ataupun bila orang bertanya secara kata orang secara tidak rasmi begitu, bolehlah kita terima itu kempen politik dia, cara dia bercakap. Tetapi bila bercakap di atas pentas masa convention, belum pun lagi pilihan raya, terus menuding jari kepada badan yang menguruskan pilihan raya. Badan yang dilantik oleh perlembagaan, yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, yang telah menjalankan 12 pilihan raya umum di negara ni. Lebih daripada 150 pilihan raya kecil. Dalam pilihan raya umum tu ada kerusi dimenangi oleh parti ini, ada kerusi dimenangi oleh parti ini. Pilihan raya kecil pun begitu juga. 16 pilihan raya kecil yang lalu, selepas PRU 12, 8 dimenangi oleh BN, 8 dimenangi oleh pihak Anwar Ibrahim. PRU 12, 82 kerusi mulanya dimenangi oleh pihak dia. Ini belum lagi PRU 13, dia dah naik pentas, membuat tuduhan sebegitu tidak bertanggungjawab. Saya cukup hairan seorang pemimpin parti politik yang berpengalaman, ya, bekas seorang yang menganggoti kerajaan yang memerintah lebih sebegini lama. Politik punya pasal bercakap apa saja walaupun benda tu tidak beretika langsung. Sebab apa? Fakta menunjukkan kenyataan dia tu tak betul. Apa yang dia kata SPR menjadi penghalang untuk dia nak datang ke Putrajaya? Pertama, belum lagi pilihan raya. Belum lagi dia lihat bagaimana SPR akan menjalankan pilihan raya. Ketiga, fakta yang lepas-lepas menunjukkan siapa yang rakyat pilih, dialah yang menang kerusi itu. Kalau dia dapat kerusi begitu banyak di dalam parlimen, itu adalah pilihan rakyat. Dia mendapat merentah negeri Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dah 22 tahun, Kedah dah dapat. Itulah pilihan rakyat. Apa Anwar Ibrahim cakap ni? Saya rasa dia bercakap tak bertanggungjawab lah. Saya harap rakyat Malaysia fahamlah yang mana politik, yang mana hakikat sebenarnya. Jadi saya begitu kecewa lah seorang pemimpin boleh bercakap macam tu. So, kita nampak pihak pembangkang masih menggunakan SPR sebagai sasaran mereka. Mungkin SPR akan mengalami satu cabaran semasa PRU yang ke-13. Macam mana SPR akan menangani cabaran seperti ini yang dicuba dibawa oleh pembangkang sebelum pilihan raya? Buat pilihan raya ni sebenarnya, every time we do election, there is a cabaran. Cumanya cabaran tu besar ke, cabaran tu kurang ke, tetapi tetap cabaran. Because when we do election, we do not know what is going to happen, what we are going to expect, you know. Because pengundi bertambah, senario politik berubah, isu-isu kempen berubah, berasaskan kepada isu-isu semasa. Dan cara dia berusaha untuk mendapat undi itu berubah pendekatan dia. Kalau dulu tidak ada media sosial, tidak ada soal perkara yang bloggers dan sebagainya, sekarang dah sudah wujud. Jadi cabaran tu tetap ada. Kalau cabaran tidak secara berdepan dengan parti politik, kerenah parti politik pun dan kerenah para penyokong mereka, kita menghadapi cabaran daripada media sosial, media alternatif. Lain yang kita cakap, lain interpretasi mereka. Dan mereka membuat andaian, mereka membuat interpretasi berbagai-bagai berasaskan kepada level of knowledge mereka. Siapa yang menulis itu? Dan adakah mereka yang menulis dalam blog ataupun yang menulis dalam media sosial ni
pernah membaca akta-akta berhubung dengan pilihan raya, peraturan-peraturan undang-undang berhubung dengan pilihan raya. Setengah tu mungkin tak pernah mengundi pun dah pandai dah mengkritik pilihan raya. Dia orang muda kan, begitu savvy, begitu pakar dengan sistem ICT ni. Jadi mereka akan mengatakan, menulis apa saja yang datang kepada fikiran mereka. Walaupun kadang-kadang mereka tidak faham. Mereka mendengar dan persepsi dia dan timbul kebencian ataupun timbul kekeliruan, maka dia pun terus membuat satu penulisan dibaca oleh orang seluruh negara. Ini cabaran. Sebab kita membuat voter education, pendidikan pengundi kepada rakyat, terlalu luas sasaran dia. Tetapi kita hanya dapat tumpu kepada sasaran-sasaran tertentu saja. Sasaran di universiti, sasaran di persatuan-persatuan, NGO, dan melalui saluran parti politik, kita bercakap kepada media. Tetapi golongan ini terkeluar kadang-kadang. Golongan ini dia lebih suka duduk dalam bilik, lihat komputer dia dan baca dan terima sebulat-bulat. Mereka kadang-kadang tidak begitu prihatin untuk nak menyemak fakta yang betul, bertanya SPR. Call center kita terbuka bila-bila masa, ataupun buka laman web SPR. Sekarang ni kita dah buka portal PRU13. Jadi saya haraplah generasi sekarang yang hanya membaca media alternatif ataupun media sosial, tolonglah buka laman web SPR, portal PRU13 untuk mendapat maklumat yang betul. Kerana generasi muda ni adalah satu generasi yang sangat penting kepada masa depan negara. Kalau daripada muda lagi telah membiarkan pemikiran mereka keliru, begitu confused, don't understand the real thing, out of imagination saja, perception, maka bahaya masa depan negara. Kita nak maju ni, tak ada negara yang selepas satu pilihan raya nak menurun. Kita nak KDNK naik, kita nak dasar sosial meningkat, kita nak apa saja perkara menghubung dengan ekonomi dan sosial meningkat. Termasuk transformasi politik. Semua kita nak daripada tahap ini pergi ke tahap yang lebih tinggi. Tetapi kalau generasi muda dan mereka sekarang ni yang menentukan masa depan negara dengan pemikiran yang begitu keliru, tidak faham, confused, mereka akan membuat satu perkara yang salah, yang tidak bijak, negara akan stagnan. Perubahan ke arah kemajuan yang lebih tinggi akan terbantut. Saya bercakap betul ni. Bukan saya bercakap politik, tetapi inilah hakikat yang berlaku di kebanyakan negara di dunia. Kenapa kita Malaysia daripada satu tahun ke satu tahun meningkat? Meningkat, terus meningkat. Kerana pilihan rakyat tu adalah pilihan yang bijak melalui proses demokrasi. Banyak negara di dunia yang demokrasi juga, rakyat mengundi juga. Tetapi tengoklah tahap kemajuan dia. Saya tak nak sebut nama negara lah. Rakyat Malaysia tahu mana negara yang kita tengok, wah lama dah dia demokrasi. Pilihan raya dah berapa kali dah. Compare dengan negara kita. Negara kita ni, kalau rakyat Malaysia tahu, macamlah negara yang maju di Eropah. Apa yang ada di Eropah, di Amerika, advanced countries, ada negara kita. Infrastruktur sama dengan negara yang maju. Apa yang dapat di negara maju, semua dapat negara ni. Cuba pergi setengah-setengah negara lain yang mengamalkan demokrasi juga, mengundi juga. Cuba pergi tengok. Nak masuk ke negara tu pun dah susah. Immigration ni. Bermacam masalah. Orang tak sedar perkara ni. Jadi maksud saya, proses demokrasi adalah proses untuk memberi peluang kepada rakyat menentukan masa depan negara. Sebab itu moto SPR anda penentu masa depan negara. Jadi itulah saya rasa saya bercakap dua perkara tadi. Pertama, saya respons kenyataan Ketua Pembangkang tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, saya respons cabaran. Tok, saya menarik pasal portal PRU ni. Bila dilancarkan portal ni macam mana so far?
Kita lancar portal ni pada 2 minggu lepas. Saya tak ingat exactly date lah. Sekarang ni kita dah mencecah, saya ingat dah melebihi 60,000 dah. Ya, bagus. Sebab apa, orang pun dah sekarang. First time we are doing this. First time. Kita buat portal PRU 13. Everything about election, information, update, all the updates about election, and the explanation of policies, the explanation of new things, semua kita masuk dalam portal tu. And when the time comes, people can just check the portal to know where they are voting. Instead of they can call, kan boleh, SMS pun boleh, everything boleh. Tapi now portal ni. Dan bila masuk masa pilihan raya nanti, hari penamaan calon, apabila diisytiharkan calon di seluruh negara, within 1 hour akan masuk dalam portal tu. Jadi whether media ataupun rakyat, parti politik, just go to the portal, they know who are the candidates. How many areas yang pertandingan 2 penjuru, how many areas pertandingan 3 penjuru, how many areas kalau ada pertandingan tanpa bertanding, menang tanpa bertanding, everything will be in the portal, updates. Dan keputusan pilihan raya pun begitu juga. Jadi apa-apa maklumat, peringatan SPR kepada orang ramai semasa tempoh berkempen, everything kita akan masuk dalam portal. So rakyat can communicate with the SPR through the portal. They launch any complaint, anything they want to, the SPR response to the portal. Portal tu ada satu ruang, di mana feedback. Kita dapat feedback. Jadi it's moving well now. Tak ada masalah. Saya rasa ini satu usaha SPR untuk mendekati dan untuk banyak tujuan dia, water education, updating of election, information, banyak perkara yang membantu rakyat lah dari sudut penyediaan portal ni. Okey, Tok. Bagaimana sambutan pengundi, daftaran pengundi untuk PRU ke-13 ni? Last 4 years, maybe after the 208, and new voters. PRU 12 kita ada pengundi 10.9 juta. Sekarang ni kita ada pengundi yang kita wartakan pada 22 Februari baru ni, 13.29 juta. Very close to 13.3 million. Extra 3 million. So kalau you tengok the difference tu, that is the increase lah. From PRU 12 to PRU 13. All new voters, all this. Pardon me? New voters, young voters. This is a new. I think about 70% first time. No, I mean young people. Young people. Definitely they are first time voters. Yeah. Tapi about 70% are 35 and below. 35 and below. When we say young voters, I don't mean 21, 22, 23 only. 35 and below. I think about 70%. Yang lain tu 35 and above, because ada rakyat Malaysia ni dah tua pun tak mendaftar. Ya. Dia bercakap dia pilihan raya tapi dia tak pernah pun mendaftar. Umur dia dah 40 tahun setengah tu kan. Jadi I came across sama ketua bahagian. Dia cakap berbuih-buih tapi tak daftar. Ada ke? Ada. Got confidence. Tu.